Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang kita bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dan dapat duduk sekejap untuk kita dalam satu majlis ilmu untuk memperingati antara satu sama lain. Alhamdulillah, hasil pertemuan yang agak lama kita last, saya rasa saya datang ke masjid ni bulan puasa, mengimamkan solat tasbih pada 10 malam terakhir. Kemudian kita pun dah dapat arahan kata PKP PKP, dan kita pun masjid pun hanya dibenarkan 12 saja. Jadi alhamdulillah, nikmat yang kita boleh datang solat berjemaah di masjid, dan kita dapat duduk bersama-sama menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu dan dapat memperingati antara satu sama lain. Sebab apa kena ingat? Sebab kita dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Mana-mana ustaz kalau mengajar mesti dia cerita COVID-19 ini adalah satu yang mana Allah Taala bagi nak uji kita. Bukan ada COVID-19 ni sebab nak menyalahkan orang lain. Kita sikap kita COVID-19 ni datang ni, tapi kita duk sibuk nak cari salah orang lain. Sebenarnya COVID-19 ni adalah satu yang mana Allah Ta'ala datangkan kepada kita supaya muhasabah. Adakah kita sudahkah kita bertaubat kepada Allah? Banyakkah kita istighfar kepada Allah? Banyakkah kita baca Al-Quran dalam ketika mana Allah Ta'ala bagi masa kat kita ni? Apa masa dia? Yang banyak bekerja di rumah. Saya sendiri mengajar sekolah kafar. Petang, pagi di sekolah pemulihan akhlak. Yang saya kena pergi sekolah waktu pagi di sekolah pemulihan akhlak Tunah Bakti Taiping. Bila kafar, kelas online lah. Jadi masa tu banyak di rumah. Tapi adakah masa kita tu dibanyakkan dengan ibadat, ataupun masa kita banyak dihabiskan dengan benda yang tidak berfaedah? Jadi kita kena muhasabah. Allah Ta'ala bagi COVID-19 ni supaya manusia ni muhasabah balik. Banyak mana amal yang kita tertinggal masa kita bekerja mungkin. Banyak mana amalan yang kita lara dari segi nak perbaiki. Bila COVID-19 datang ni, dalam masa yang sama Allah Ta'ala uji kita. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi peluang untuk bentuk diri kita. Sebenarnya jangan ada satu sikap bila datangnya COVID-19 ni, kita sibuk nak cari salah orang. Biasa yang selalu terdengar tu lah bila berlakunya COVID-19 naik ni, duk cari kenapa boleh naik. Itu memang biasa. Kenapa boleh naik? Kita tak tahu. Itu semua adalah Allah Ta'ala dah tentukan. Bila terjadi, kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan qada dan qadar, apa yang perlu kita buat? Muhasabah. Bukan biar berlalu. Itu kena muhasabah. Apa perlu kita buat? Kalau kata vaksin tu salah satu usaha ikhtiar, tak salah kita pergi usaha ikhtiar. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat? Dengan cara kita memperbanyakkan taubat kepada Allah. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi berkaitan jugalah apa yang kita nak berkongsi pada malam ini, sambung juga daripada kitab Al-Kabair, iaitu himpunan dosa-dosa besar. Yang saya dah terangkan sebelum ni pun dah habis dah tajuk yang pertama, iaitu syirik kepada Allah. Selesai dah.
Dan kita akan pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu dosa yang besar yang kedua dalam kitab ini, iaitu kitab Al-Kabair, iaitu dosa membunuh. Dosa membunuh. Membunuh manusia. Dari sudut takrifnya, mengambil nyawa manusia tanpa rela, ataupun kita mengambil nyawa manusia itu dalam keadaan kita memaksa. Itu membunuhlah. Jadi membunuh ni disusun oleh pengarang kitab adalah yang kedua selepas pada syirik. Maknanya selepas pada syirik, dosa membunuh ni yang kedua dosa yang besar. Jadi kenapa kita nak kena kenal, kenapa kita nak kena belajar tentang dosa ni? Dosa-dosa ni sepatutnya kita elakkan, bukan kena kita kenal. Sebenarnya kalau kita tak kenal dosa, adakah kita akan elak daripada melakukan dosa? Itu kena faham. Kitab ni, pengarang kitab tulis supaya kita mengenali dosa, supaya kita dapat menghindari daripada melakukan dosa. Kenapa? Dosa termasuk dalam perkara sam'iyat. Ini saya selalu sebutlah. Perkara sam'iyat ada 10 perkara. Perkara sam'iyat yang pertama ialah pahala. Apa dia perkara sam'iyat ni? Perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi disebut di dalam, ada disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Dalil lah, ada dalil. Tapi tidak dapat dilihat dengan panca indera mata kita. Maknanya benda ni kena beriman tak? Ya. Sebab itulah perkara sam'iyat ini kena beriman. Dalam keadaan kita nak beriman, kita kena ada ilmu, kena belajar, kena kenal. Sebab tu kalau kata ilmu tauhid pun, kita nak beriman dengan Allah, kita kena belajar ilmu tauhid. Sebab apa? Ilmu tauhid ialah ma'rifatullah. Ilmu kita nak mengenal Allah. Tapi dosa ni dia masuk juga dalam tajuk mengenal juga, tapi mengenal perkara-perkara sam'iyat. Jadi di antaranya ialah pahala. Yang pertama. Okey, pahala ni kalau kita nampak lah, saya cakap terus terang lah, kalau nampak lah, rasanya lagi banyak orang datang ke masjid berbanding menghabiskan masa dengan benda yang tidak berfaedah. Tambah-tambah dalam keadaan COVID-19 ni, kalau lah nampak sedebu pahala, mai sembahyang Jumaat nampak, maka berebut-rebutlah orang datang ke masjid. Jadi tak nampak, benda ni tak nampak. Bila nampak? Di padang mahsyar nanti, masing-masing akan menampak banyak mana amalan, banyak mana dosa yang kita bawa di sana nanti. Maksudnya kita nampak, barulah tahu bagaimana keadaan kita di sana. Kemudian yang kedua yang kita nak belajar sekarang ni lah dosa. Dosa. Jadi dosa ni kena kenal. Ya, kena kenal. Supaya apa? Kita dapat mengelak daripada melakukan dosa. Yang ketiga perkara sam'iyat yang perlu kita beriman, yang perlu kita percaya, ialah alam barzakh. Alam barzakh, iaitu alam kubur. Akan kita berhadapan dengan alam kubur. Selama ni kita menghantar sahaja sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, yang menghadapi dengan alam barzakh dia. Tapi kita akan berhadapan dengan alam barzakh. Yang keempat iaitu mahsyar. Mahsyar juga termasuk dalam perkara sam'iyat. Apa dia mahsyar? Tempat yang mana kita berhimpun. Berhimpun untuk apa? Dihitung amalan masing-masing. Banyak mana amalan yang kita buat. Di situ akan dinilai. Dari belah mana kita dapat kitab, dari belah kanan ataupun belah kiri. Kita termasuk dalam golongan yang mana? Di mahsyar nanti kita tahu. Kita masuk dalam golongan naungan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita tahu. Di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan dibagi bahagi. Macam vaksin je lah, dibahagi jana. Yang ni dos 1, dos 2. Itulah keadaan lebih kurang. Bukanlah macam tu. Tapi nak cerita apa? Ketika di mahsyar akan dibahagikan mengikut kelompok-kelompok yang mana. Baik. Kemudian syurga. Yang ke-5 ialah syurga. Itu perkara sam'iyat yang kita kena beriman. Ada dalil.
ada dalam Al-Quran. Cerita pasal syurga banyak. Nikmat-nikmat syurga ada. Ya. Kemudian yang keenam, perkara sama'iyat yang seterusnya ialah lawan dia lah neraka. Neraka. Jadi tempat ini juga adalah wajib kita beriman. Kenapa? Ini termasuk dalam perkara-perkara sama'iyat yang tidak dapat dilihat dengan mata tapi disebut dalam Al-Quran. Macam-macam neraka dia. Ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dalam Quran sebut, ya, dalam banyak ayat-ayat yang menceritakan nama-nama neraka, kelompok mana yang akan duduk. Ya. Kemudian yang ketujuh ialah malaikat. Malaikat. Malaikat juga termasuk dalam perkara sama'iyat. Kita tak pernah lihat tapi kita beriman dengannya. Beriman dengannya adanya malaikat menulis, malaikat kiraman katibin. Ada yang menulis kanan dan kiri. Malaikat Jibril, tugas dia menurunkan wahyu, kita beriman dengannya. Jadi malaikat itu ada. Kemudian yang ke-8, jin. Jin, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah sebut dalam Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Jadi kita buat sebaik mungkin. Allah Taala sebut dalam Quran. Yang ke-9, mizan. Apa dia? Timbangan. Mizan. Hak ni yang kita risau juga ni. Timbangan kita. Banyak mana amalan yang kita bawa, berat mana yang kita bawa. Cukup ke tak banyak berat yang kita bawa untuk masukkan kita ke dalam golongan yang baik, golongan yang selamat daripada siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 iaitu sirat. Apa dia sirat? Titian, tempat laluan yang kita nak lalu. Jadi sama ada untuk laluan masuk ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 10 perkara sama'iyat yang wajib kita ketahui dan wajib kita beriman dengannya dan wajib kita kenal. Kena kenal satu-satu, kena tahu apa tujuan dia, apa fungsi dia. Jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada tajuk membunuh manusia. Bunyi itu membunuh manusia, maknanya mengambil nyawa orang lain tanpa redha, tanpa kerelaan, dengan paksa, memaksa dia untuk mati. Baik, kita tengok dalil Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Maksudnya sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja membunuh seorang yang mukmin, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Tak ada neraka lain dah. Balasannya neraka paling bawah. Kenapa? Mengambil kerja Tuhan. Bab mati ini adalah urusan Allah, tapi kita pula pergi ambil nyawa kawan tu. Maknanya apa? Kita telah mengambil satu tugas yang Allah Ta'ala punya kerja, mematikan seseorang, kita pula pergi bunuh dia. Maka orang yang macam ni, tempat dia ialah neraka Jahannam. Itu tempat kembali ni. Itu amalan Allah. Dalam keadaan dia kekal di dalamnya, kekal sampai bila-bila di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya. Bila sebut Allah murka ni maknanya apa? Kemurkaan Allah kepadanya. Jadi layakkah kita untuk mendapat nikmat di sana? Tidak. Maknanya golongan-golongan yang disebut ini, satunya dah confirm neraka Jahannam. Kemudian dia akan kekal di dalam.
kemudian ditambah pula dengan kemurkaan Allah kepadanya. Bayangkan orang yang macam ni. Kemudian ditambah pula Allah melaknat kepadanya. Satu amaran sebenarnya. Dalil ni menunjukkan satu amaran yang mana dosa kita, dosa yang membunuh ni sangat-sangat berbahaya. Berlaku ke sekarang? Ada. Cuma sekarang ni COVID-19 ni pun ada juga, tapi berlakunya bunuh diri pula. Itu menzalimi diri sendiri. Berlaku juga yang membunuh ni? Ya, berlaku. Mah yang bunuh anak pun ada, buang. Termasuk tak golongan ni? Termasuk juga. Walaupun dia ada kaitan, tu anak saya. Anak tu pun dia tak reda untuk mati. Walaupun dia kata itu anak saya buang tu yang mati. Tu anak saya, ada talian. Di masa kita mengambil nyawa dia tanpa reda, maka termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala murka kepada. Kita telah mengambil satu tugas yang Allah Ta'ala punya tugas, kita pula duk sibuk bunuh kawan tu. Sepatutnya dia ada layak untuk hidup. Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk hidup, tapi kita mengambil peluang dia untuk hidup sehingga membunuh. Jadi Allah Ta'ala murka, kemudian laknat kepada dia. Kemudian serta menyediakannya bagi azab seksa yang sangat besar kepadanya. Bayangkan dalam satu ayat ni cerita pasal bunuh, tapi Allah Ta'ala cerita dia punya keburukan membunuh, mengambil nyawa ni ada beberapa tingkat. Satu, neraka Jahannam. Kemudian dia akan kekal dalam neraka Jahannam itu. Maka Allah murka, kemudian laknat, kemudian menyediakan azab yang sangat besar pada 5 Allah Ta'ala cerita pasal golongan ini. Jadi satu amaran daripada Allah. Jadi jangan berlaku. Kalau berlaku di kawasan karya kita, Allahu Akbar, jadi itu benda yang sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Kena ambil tahu juga. Kalau tiba-tiba terjumpa anak yang mati, kan, ayah yang mak dengan ayah ni kebiasa. Kalau yang zaman-zaman dulu pun macam itulah, membuang anak. Kenapa? Anak itu tidak berdosa. Yang berdosa ibu dan ayahnya. Tapi kita buat tindakan macam tu. Itulah yang bagus sikit tu, ditinggal kat tangga-tangga masjid. Tu hak bagus sikit lah. Siapa tahu AJK bagus, si bawa balik ni, bawa JKM ke apa, tu hak bagus sikit lah. Kalau hak tak bagus tu dia buang lah mana-mana rasa nak buang. Ada yang yalah, satu ujian. Zaman jahiliah dah berlaku, zaman sekarang pun masih lagi berlaku. Ya, itu yang berlaku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ayat 68 hingga 70 surah Al-Furqan. Maksudnya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah. Maknanya apa? Golongan yang tidak menyembah sesuatu yang lain, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa. Ini Allah Ta'ala sebut mereka yang tidak menyembah sesuatu lain daripada Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Maknanya tidak mengambil nyawa orang lain yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan jalan hak yang dibenarkan oleh syarak. Bunuh yang dibenarkan ni ada beberapa keadaan sahaja. Ya, Islam membenarkan bunuh pada beberapa keadaan. Yang pertama, golongan yang murtad. Sebab tu pernah berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam yang pertama. Bila Nabi dah wafat, dengar kata Nabi wafat, banyak ni
Sahabat-sahabat yang mana asalnya Islam dah masuk Islam dah. Di kalangan-kalangan yang ni lah, bukan sahabat yang awal ni, yang baru-baru masuk Islam ni. Lepas pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, tak lama tu Nabi pun jatuh sakit, maka wafat. Masa tu diorang masih belum lagi ditarbiah dengan betul lagi, tak sampai lagi macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu pun ada juga masa ketika mana itu berlaku juga kisah. Ketika mana diberitahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang Rasulullah telah wafat, dia juga seolah-olah tidak menerima kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab mengata, Rasulullah ketika itu hanya naik berjumpa dengan Allah sekejap sahaja, maka dia akan kembali ketika mana seperti mana zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia kata macam tu. Naik sekejap sahaja. Dia kata Sayyidina Umar, tu Sayyidina Umar Al-Khattab. Bayangkan yang lain yang baru masuk Islam. Sehingga kalau Sayyidina Abu Bakar memberi peringatan kepada para sahabat, kalau kamu menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan, maka dia akan kekal. Tapi kalau kamu menganggap Muhammad itu sama seperti kita makhluk, dan juga Allah Ta'ala jadikan dia sebagai Rasul, nak bagi tahu kepada kita ni mana yang benar, mana yang salah, maka dia akan kembali kepada penciptanya. Bila dengar pidato Sayyidina Abu Bakar tu, Sayyidina Umar yang asalnya memegang pedangnya. Kenapa? Sayyidina Umar kita tahulah sikap dia. Dia kata apa? Siapa yang cakap Muhammad ni, aku akan penggal kepala dia. Kenapa? Dia tak boleh terima satu statement, satu yang diberitahu tentang wafatnya Nabi. Itu Sayyidina Umar. Tapi nak cerita kata apa? Bab bila berlakunya golongan yang murtad yang saya nak sebut berkaitan dengan murtad ni. Kenapa? Bila Nabi wafat, ada kelompok yang telah keluar daripada Islam. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk perang dan boleh membunuh golongan yang murtad. Jadi dahsyat tak golongan yang murtad ni? Sangat dahsyat. Golongan murtad ini hukum dia adalah bunuh. Bukan biasa-biasa. Sebab apa? Dia telah buat satu kesalahan, keluar daripada elok daripada Islam, maka dia keluar. Jadi ketika itu boleh berlaku perang. Yang terkenal yang zaman tu mengaku Nabi, Musailamah Al-Kazzab, juga di antara yang dibunuh ketika mana yang dia sendiri mengaku dia pula sebagai Nabi. Maka diperintahkan ketika itu zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk membunuh Musailamah Al-Kazzab. Di antaranya golongan yang murtad yang dibenarkan. Yang ni yang dalil yang disebut yang dibenarkan oleh syarak. Satunya orang murtad. Yang kedua yang dibenarkan ialah bunuh balas, iaitu dengan qisas. Itu hukum Islam. Kita tak guna lagi lah qisas ni, tapi ambil tahulah. Saya bagi tahulah qisas. Bunuh balas iaitu yang disebut dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Balas, bunuh, balas balik kepentingan qisas. Qisas ni adalah satu hukum Allah Ta'ala. Yang pertama, kenapa ada qisas ni? Ada kelebihan dia. Yang pertama, melindungi jiwa mereka yang dizalimi. Satu, ada qisas. Yang dizalimi, yang kena bunuh, keluarga yang anak dia telah dibunuh. Yang pertama. Yang kedua, mencegah dan menghalang orang melakukan jenayah. Yang kedua, itu dia punya hikmah. Yang ketiga, memberi keadilan kepada orang yang dizalimi, golongan keluarga dia dan orang yang telah dibunuh. Qisas boleh meredakan kemarahan dan dendam. Ya, memang betul. Terbukti. Kadang-kadang hukum dunia sekarang ni dah jatuh hukum pun duk simpan lagi dendam. Dia dah keluar penjara pun duk cari lagi kawan. Pasal apa? Dendam. Pasal dunia, hukum dunia. Tapi kalau digunakan qisas, akan meredakan kemarahan dan dendam, hilang. Kenapa? Hukum yang paling adil, iaitu qisas ni lah. Kalau berlaku kes pembunuhan, kita ambil tahu sikit lah. Yang seterusnya, menjamin keamanan dan ketenteraman hidup. Itu di antara hikmah qisas yang disebut dalam bunuh yang dibenarkan ialah
bunuh balas, iaitu dengan qisas, ya. Baik, yang ketiga yang dibenarkan bunuh mengikut syarak yang dibenarkan ialah berperang menentang orang yang zalim, ya. Berperang menentang orang yang zalim terhadap Islam. Sebab tu berlakunya peperangan-peperangan yang mula-mula, iaitu peperangan Badar, ya, yang ketika itu tentera Islam hanya 313, tentera kafir 1000. Tapi kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Kenapa? Taatnya kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah. Kemudian ayat tadi sambung, dan tidak pula berzina. Zina dalam Quran sebut zina ni wala taqrabuz zina. Dalam Quran surah Al-Isra, jangan kamu dekati zina. Kenapa Allah Ta'ala guna dekat? Dia kata jangan buat, dia kata jangan kamu dekat. Sebab dalam ayat wala taqrabuz zina ditafsirkan jangan kamu dekat, maknanya jangan kamu hampir dengan keadaan yang boleh bawa kamu kepada zina. Budak-budak sekarang macam-macam. Sekarang handphone dahsyat-dahsyat, kan? Dah boleh video call, Google Meet. Sekarangnya apa? Kaedah. Kadang dahsyat pada kita lagi. Dia punya imbang dengan siapa-siapa pun tak tahu. Betul tak? Itu berlaku. Jadi kita kena ambil tahu. Kita takut berlaku yang kita tak sangka. Dengan cara dekatnya apa? Dengan handphone. Itu pun dengan cara yang kalau kita tak pantau, maka dia boleh kepada zina. Boleh. Jadi satu Allah Ta'ala gunakan ayat itu, dan Allah Ta'ala beritahu ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat dengan zina. Dekat pun jangan nak. Kalau agak-agak tu pusing, pesan kat anak tu. Jalan-jalan yang boleh membawa kepada zina, bagi tahu siap-siap. Suruh jauh. Ya. Terisau akhir zaman ni, budak-budak biasa dah benda tu. Ya. Budak-budak muda kita lah 16, 17, risau budak-budak sekarang. Saya tengok benda tu memang berlaku depan mata. Depan mata. Kadang-kadang dah tak ada rasa malu dah. Orang tua tu depan tu, tapi duduk tak ada rasa malu Allah pun tak. Dia berbangga pula. Itu adalah fitnah yang berlaku di akhir zaman. Kemudian sesiapa yang melakukan yang demikian, dia akan mendapat balasan dosanya. Azab seksa pada hari kiamat akan digandakan baginya, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Hina sehina-hinanya. Kecualilah orang yang bertaubat. Maknanya golongan-golongan ni kalau bertaubat ada lagi peluang, taubatlah. Sebab itulah kita ni kalau boleh taubat ni setiap hari. Tu lepas sembahyang tu sebenarnya. Setiap kali lepas sembahyang istighfar tu jangan tinggal. Dan cepat kita sibuk macam mana pun, kalau boleh adakan masa untuk istighfar sekejap. Kadang-kadang kita duk biasa kata bila nak cepat tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun dah cepat-cepat nak cepat. Faham nak cepat. Memang kita tahu ada masa-masa yang kita ada ni, tapi paling kurang pun buatlah istighfar 3 kali dalam setiap kali solat. Nak tidur lagi-lagi baguslah. Sebelum tidur tu istighfar. Takut tidur terus. Hak tu risau. Tidur bangun tak apa, hak tidur terus. Ayah tak bangun dah. Malam tu tak ada buat apa pun. Pakai-pakai tidur je. Tu yang kita risau. Jadi biasakanlah minta ampun dengan Allah tu kalau boleh hari-hari. Kembali kepada Allah, ya. Jadi biasakan, tambah-tambah keadaan sekarang ni, ya. Banyak akan bertaubat. Paling tidak kalau kita ni ramai-ramai dalam jemaah ni, banyak yang buat amal solat sunat taubat, dengan kehebatan, dengan kelebihan kita bertaubat, mungkin Allah Ta'ala akan mengangkat wabak ini. Sebenarnya kalau ada peluang untuk kita buat solat sunat taubat dalam setiap kali kita buat berjemaah, dalam ramai tu kita tak tahu banyak mana yang dalam ramai tu, setiap orang tu ada doa dia yang diangkat oleh Allah.
Kalau dah ada gerangan ni, walaupun solat sunat taubat ni kalau boleh, yang afdalnya kita seorang je. Yang bagusnya, kan? Kita seorang, kita dengan Allah. Kita nak menangis ke, kita nak mengadu ke, kita nak minta ampun ke dosa yang kita buat, kita dengan Allah je tu. Tapi tak salah kalau kita buat. Untuk apa? Tarbiyah diri supaya buat benda tu selalu. Kadang-kadang benda ibadat ni kalau ramai-ramai baru semangat. Betul. Kalau solat sunat lah, kalau masjid buat program Qiyamul-Lail, InsyaAllah lah ada yang datang. Biasanya lah mesti datang. Kalau tak datang tu mungkin kita faham lah dia buat di rumah. Tapi kalau ada yang ramai-ramai ni insya-Allah. Jadi kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah golongan yang digantikan kesalahan dengan kebaikan oleh Allah. Kesalahan dia digantikan dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu memang sifat Allah Ta'ala. Dosa besar mana pun insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan, kecuali dosa-dosa yang menyekutukan Allah. Kalau kata syirik, menyekutukan Allah, kena mengucap syahadah semula. Kalau dosa-dosa lain, dosa besar, minta taubat. Kan? Kita pernah dengar hadis yang kisah pasal 100 orang dibunuh tu, dan akhirnya dia dipilih oleh Allah untuk masuk syurga. Kenapa? Ada azam untuk berubah, ada niat untuk bertaubat. Itu baru niat nak bertaubat tu. Kita ni kena ada niat. Kalau tambah pula dengan azam, dibuat pula solat sunat taubat, istighfar tak tinggal, insya-Allah Allah Ta'ala akan muliakan di sana. Itu yang penting. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi dalam kitab Al-Kabair yang berkaitan juga dengan yang atas tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Maksudnya, sesiapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang membolehkan membunuh orang itu. Maknanya apa? Siapa yang mengambil nyawa seorang itu tanpa alasan yang kuat untuk membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia keseluruhannya. Dalam ayat ini menceritakan, kalaulah kita telah mengambil nyawa seseorang itu tanpa ada alasan yang kuat, tanpa alasan yang sebab yang kuat, maka kita termasuk dalam golongan seolah-olah dia telah membunuh manusia keseluruhan. Allah Rabbi wal'ayazubillah. Kita minta jauh. Takut takut kita ni diuji. Kita tak boleh cakap ketika mana kita tidak diuji. Kadang-kadang kita bak jiran pun, kan, kadang bak kucing pun boleh bergaduh. Betul? Tu bak kucing, tak kira bak lain ni. Kalau bak tong sampah pun boleh bergaduh. Kita tong sampah tu alih sikit je pun boleh bergaduh. Bergaduh, kalau bergaduh saja tak apa. Kalau mai ada dekat tangan kita ada parang ke apa, baik terbang sekali dah. Dah panjang cerita pula. Kita tak boleh cakap kalau kita tidak diuji. Dan kata dia takkan start boleh jadi, takkan jadilah. Kita tak tahu. Kemarahan kita ditiup pula dengan syaitan, iblis, hasutannya, keinginan marahnya, maka akan memendung ke arah tu. Ya. Bila berlaku, tu kena ingat tu, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kita minta jauh, minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang telah melakukan dosa. Dan firman Allah Ta'ala, wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Maksudnya, dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya atas dosa apakah ia dibunuh. Ini dalil yang mana zaman jahiliyah, sebelum kedatangan Islam, biasanya anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup. Kenapa? Zaman jahiliyah ditanamkan satu kefahaman
satu benda yang salah, satu benda yang tak elok terhadap wanita. Kenapa? Bila keluarga tu adanya anak perempuan, dianggap keluarga itu tidak ada standard lah. Bahasa kita kan, ada anak perempuan pasal apa tak boleh pergi perang, ada anak perempuan tak boleh ke depan zaman tu. Tapi bila datang ni Islam, memansuhkan, menghilangkan fahaman, kepercayaan yang karut pada ketika itu. Ini dalil dia, menunjukkan apa yang dilakukan oleh zaman jahiliah, Arab jahiliah pada ketika itu satu perbuatan yang zalim. Kenapa? Mengambil nyawa kanak-kanak yang tidak berdosa. Allahu Rabbi. Berlaku tak sekarang? Ya, masih lagi berlaku. Ada? Ada. Apa yang berlaku zaman jahiliah masih lagi berlaku sekarang. Kita risau benda tu, takut berlaku di kalangan kita. Yang tu yang paling kita risau. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, kenalah berjaga-jaga supaya tidak membuat keputusan seperti ini. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, sikit lagi pasal yang ayat tadi. Dia anak-anak ini, anak-anak yang dibunuh ini di satu masa di mahsyar nanti, yang telah dibunuh akan bertanya, dosa apakah ia dibunuh? Atas sebab apakah ia dibunuh? Anak-anak yang dibunuh oleh ayah dia sendiri, ibu dia sendiri yang buang sana sini, dia akan tanya balik mak ayah dia, dosa apa yang dibuat sehingga dia dibunuh? Akan ditanya. Sedangkan anak itu adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Mungkin anak itu yang mengasbabkan kita masuk ke dalam syurga. Tapi kita tidak faham konsep tu. Kenapa? Kita faham nanti anak-anak ini yang telah mati dibunuh akan menunggu juga. Dia nak tahu juga ibu dia, tapi dia tidak akan memberi pun satu orang kata apa, kelebihan kepada ibu yang telah membunuh dia. Tak ada. Nak selamatkan dia pun tak ada. Pasal apa? Dia telah dibunuh tanpa ada sebab yang ketuk dia dibunuh. Dia akan tanya, atas dosa apa yang dia buat? Okey? Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Fa zakara qatl an-nafsi allati harrama Allah. Maksudnya, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu baginda menyebutkan membunuh nyawa yang diharamkan Allah. Ini Nabi bagi tahu, salah satunya ialah membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Yang saya bagi tahu tadi yang dibenarkan 3 sahaja. Yang ni tak tanpa sebab, maka kita telah melakukan salah satu daripada dosa yang membinasakan. Supaya kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kita melakukan perkara ini. Banyak-banyak kita berdoa. Kena banyak doa mak Rasul ni, supaya Allah Taala jauhkan daripada kita melakukannya. Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi ketika ditanya apakah dosa yang paling besar, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, qala summa ayyu, qala an taqtula waladaka khasyata an yut'ama ma'aka, qila summa ayyu, qala an tuzaniya halilata jarika. Maksudnya, kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, sedangkan Dia menciptakanmu. Bapa Nabi bagi tahu, kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu. Kita percaya selain daripada Allah, sedangkan Allah cipta kita. Satu. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa Rasulullah? Ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Baginda menjawab, kamu membunuh anak kamu kerana takut dia akan makan bersama kamu, menjadi miskin kerana anak tersebut. Maknanya hadis ini menceritakan golongan yang dia ada anak,
Tapi dia merasakan anak itu ada satu sikap yang dia kata, takut aku tak dapat. Takut aku tak dapat rezeki. Takut aku kurang. Sedangkan Islam ajar setiap anak itu ada rezekinya. Kadang-kadang orang baru kahwin. Lama tak ada anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala rezekikan anak. Tiba-tiba rezekinya datang satu demi satu. Tapi golongan ini, dia merasakan, jiwa dia tu merasakan bila datangnya anak, ada perasaan ni, kalau ada anak kurang lah. Duit nak ke sana, duit nak ke sini, ya. Duit nak ke sana, ke sini. Okey? Masuk tu? Ha? Oh ni. Masuk tu dah? Belum? Ha? Kilat ke apa? Oh, okey. Okey. Boleh dengar kan? Okey. Maknanya dalam hadis ni, okey. Dalam hadis ni menceritakan golongan yang mana dia tidak dia punya kebimbangan tu, rasa kebimbangan dia tu pada anak yang anak ada tu, sedangkan rezeki tu datang daripada Allah. Dalam masa yang sama dia telah menolak. Jadi golongan ni kena berhati-hati. Kenapa tidak kita percaya benda-benda yang baik daripada Allah. Salah lisan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Habis.